Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, hari ni Amal nak cerita sikit di mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, Amal nak cerita sikit berkenaan tentang Amal nak bagi hadis, bagi kongsi hadis sikit. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni wajib dekat atas semua umat Islam. Berdasarkan hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Cari sendirilah dalam kitab Sunan Ibnu Majah, cari sendiri. Hadis ni ada. Hadis ni berkaitan hadis ni. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu wajib kat atas tiap-tiap muslim. Ilmu lagu mana kita nak tahu ni? Ilmu. Banyak ilmu atas dunia ni. Siapa tak terbilah kita nak tahu. Ilmu banyak atas dunia ni. Apa ni? Ilmu. Kalau ilmu apa ni? Ilmu ke dunia. Contohnya, ilmu kejuruteraan, ilmu matematik, ilmu sains, ilmu geografi, ilmu kemahiran hidup, ilmu apa je, fizik, kimia dan sebagainya. Banyak tu ilmu ke dunia. Jadi ilmu, kalau ilmu agama pula, ada ilmu tauhid, ada ilmu fiqh, ada ilmu tasawuf, ada ilmu aruf, ada ilmu balarah, ada ilmu wada', ada ilmu nahwu, ada ilmu sarah, ada ilmu apa ni, qiraat, ada ilmu fawasi, ada ilmu rasa, ada ilmu tarikh mushaf, ada ilmu dab, ada ilmu badan, ada ilmu bayar, ada ilmu ma'ani, ada ilmu mantik, ada ilmu bahas wan nazarah, ada ilmu macam-macam ilmu agama. Ada ilmu gapo lagi? Ilmu gapo lagi? Ilmu agama banyak lagi. Ilmu sufi, ilmu ulum hadis, ilmu gapo ni, mustalah hadis, ilmu takrih hadis, ilmu dirasa asani, ilmu macam-macam ilmu ada. Jadi ilmu gapo ni yang dituntut oleh agama ni atas tiap-tiap muslimin. Jadi di situ juga ulama ada garis apa ni, ulama ada keluarkan ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Jadi yang nak tutup ni, nak ceritanya ilmu fardu ain. Ilmu gapo ilmu? Ilmu fardu ain lah. Ilmu fardu ain. Kalau ilmu fardu kifayah ni banyak, kalau nak sebut ni banyak tak terbelah. Nak ngaji siapa bila? Memang takkan selesai. Itu ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ni tak habis nak ngaji. Banyak. Ilmu tafsir. Apa lagi? Ilmu ulum Quran. Banyak lagi. Itu ilmu agama. Ilmu dunia banyak. Tak terbelah. Ilmu buat emas. Ilmu buat perak. Ilmu buat apa ni? Ilmu buat apa ni? Buat keris, buat tembaga dan sebagainya. Ilmu ngukir, ilmu tu, ilmu mengiyah. Ilmu apa lagi? Banyak ilmu. Jadi ilmu fardu ain ni ilmu gapo? Ilmu fardu ain ni. Ilmu fardu ain ni ada 3 perkara saja. Ada 3 perkara saja. Ada 3 perkara orang. Kenapa fardu ain tu? Ya gapo ni? Jadi hukum dia ni jadi wajib kat atas dia seorang. Kalau kat fardu kifayah ni secara umumnya, kalau seorang dah setiap daerah ataupun setiap kampung tu, setiap negeri lah mudah kiranya, setiap daerah lah, setiap jajahan, setiap daerahnya sudah ada seorang dah alim dalam ilmu tu, memada dah. Lepas dah tak perlu nak setiap rumah gini dah. Gitu contoh. Jadi ilmu fardu ain, ilmu gapo? Ilmu tauhid. Batu ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Kalau ilmu tauhid nak kena belajar
apa ni, untuk mengesokkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu mana nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala ni? Bukan kenal Allah Taala ni dengan zat Allah Taala. Kita nak kenal Allah Taala ni dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu mana? Nak kena ngaji tu. Benda tu nak kena ngaji. Berapa sifat Allah Subhanahu Wa Taala? Sifat Allah Taala ni tak apa ni? Banyak tak terbilang. Tapi ulama telah garis. Ada 20, ada 13. Ulama telah garis. Ulama telah tulis dah. Apa ni? Sifat-sifat Allah Taala. Tu. Jadi ulama telah garis berapa perlu kita tahu. Selebihnya kita tak perlu tahu dah. Tu. Tak perlu tahu dah. Kita wajib tahu, wajib pegang ya. Sifat-sifat Allah Ta'ala ni 20 ada ulama kata. Tu. Jadi benda tu kita perlu tahu. Kita perlu belajar. Supaya apa? Supaya bila ada mari anasi-anasi jahat, anasi-anasi yang cuba nak meremehkan akidah kita, kita boleh teki. Boleh apa ni kata mu salah. Boleh kata mu ni tak betul ni. Boleh kata. Jadi bila kita nak kata tu, dalam ilmu tauhid ni ada juga pasal hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Lagu mana pembahagian. Jadi benda tu lah kita nak kena belajar, sebab tu lah kita nak kena ngukuh akidah kita. Sebab tak nak tolak belakang benda-benda selain daripada ahli sunnah wal jamaah. Nak tolak belakang. Dari situ kena belajar, kena apa? Kena pergi ngaji, kena pergi nadah depan guru. Ini secara ringkas saja. Lepas tu dari segi fiqh pula. Dari segi fiqh, gapo kita kena belajar. Dari segi fiqh pula ada 4 robok. Tak silap hamba. Tak silap hamba 4 robok. Fiqh ibadah, fiqh muamalah. Fiqh munakaha. Fiqh muamalat. Fiqh jinayah. Fiqh jinayah ni tak jadi fardai. Jadi fardainya fiqh ibadah, fiqh munakaha ni jadi fardai bila nak kahwin. Bila kita kahwin tu jadi apa ni fardai. Tapi sebelum kahwin tu sedia-sedialah ilmu munakaha ni. Ia pasal rumah tangga lah. Dalam rumah tangga tu ada pasal apa ni? Ada pasal tolak, pula ada tolak gaji, tolak badai dan sebagainya lah. Ada pasal zihar, ada pasal li'an, ada pasal macam-macam ada. Lepas tu ada apa ni? Hadanah lagu mana? Macam-macam ada dalam tu. Itu bab munakahah. Lepas tu cara buat ambil isteri contohnya. Apa ni nasak sebab berhamil. Lepas tu sebab apa ni? Sebab berambil haris apa ni apa ni sebab ambil macam-macam lah. Hamba pun tak ingat ada zat dia. Jadi itu cara ringkas. Dari segi ibadah pula bab semaya. Berapa rukun semaya. Lepas tu lagu mana nak buat tiap-tiap rukun tu, lagu mana kita nak buat. Berapa ada syarat tiap-tiap rukun tu. Berapa syarat. Benda tu kita perlu tahu. Benda tu kita perlu belajar. Benda tu kita perlu telekungi. Maksudnya kita telah perlu mengaji. Kena pergi. Kena pergi. Kalau untuk wuduk lagu mana cara ambil wuduk, cara mandi wajib kena belajar. Kena belajar pun cara mandi wajib. Berapa kali basuh lagu mana tempat-tempat kita nak cara nak sapu. Nak suruh air mengalir seluruh badan lagu mana. Jadi benda tu kena perlu mengaji. Bagi perempuan pula kena tahu bab kena tahu bab wiladah. Kena tahu bab apa ni? Bab darah amo tak ingat. Amo lupa. Kena tahu. Darah ni, darah wiladah. Darah istihadah, darah cemas lagu mana? Bila berapa tempoh sekian berapa semua tu perlu mengaji. Perlu telah perlu jumpa guru. Pergi nadah kita. Kalau guru tu minta
ngajak, kalau contoh kita tak boleh nak ajar bini. Tak boleh nak ngajar bini bab farda'ain. Kita kena pergi cari guru. Kalau guru tu minta sejuta, minta 1,000 sekalipun, contohnya, aku boleh ngajar binimu 3 kali seminggu. Tapi mu kena bayar aku 1,000 sebulan. Contoh. Ataupun ngajar sekali seminggu, bayar 1,000 sebulan. Contoh. Kena bayar. Bak benda tu farda'ain kat atas bini kita. Tapi kita sendiri tak tahu lah ke mana. Kita tak reti nak ajar, tapi kita faham. Kita lepas, tapi kita tak reti nak ngajar kau bini. Jadi kita kena cari. Kalau tu guru tu nak minta bayar. Terpaksa. Benda tu jadi farda'ain. Lebih bagi kita ketua keluarga lagi. Lagu tu jadi masalah. Lepas tahu tu semua tu, mula-mula ibadah. Lepas tu muamalat ni pun kita pun kena tahu. Sebab kita ni, kalau kita tak penjual, kita mesti pembeli. Kita mesti apa ni? Kita mesti pembeli. Kalau kita tak penjual, mesti pembeli. Bila kena tahu lagu mana syarat mesti pembeli ni. Kena tahu semua tu. Darah apa ni? Lagu mana? Ijab kabul lagu mana gini. Apa ni benda gapo perlu ijab, benda gapo tak perlu ijab kabul, tak perlu ada ijab kabul. Lagu mana kita perlu tahu. Kita perlu belajar. Benda tu perlu belajar. Kalau jinayah ni tak perlu, sebabnya bukan kita yang nak menjatuhkan hukuman. Yang perlu belajar ni orang-orang yang terlibat dengan undang-undang. Seperti sebagaimana orang ahli politik, kita boleh nak ambil tahu, sekadar untuk ambil tahu, bukan untuk tambah ilmu. Nak tambah ilmu tu, jinayah ni, fiqh jinayah ni bukan jadi fardu kifayah. Bukan jadi fardu ain. Silap. Bukan jadi fardu ain, jadi fardu kifayah. Jadi benda tu tak apa. Bagi lepas fardu ain dulu. Itu dari segi fiqh. Tolak tepi fiqh. Lepas tu dari segi tasawuf pula, kita kena tahu yang amalan-amalan zahir. Lagu mana kita nak buat sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat apa ni dalam diri, sifat-sifat yang terkeji ni. Lagu mana kita belajar. Lagu mana nak buat sifat hasad, sifat deki, sifat fitnah ke orang, sifat ngopak dan sebagainya. Sifat marah dan sebagainya, sifat-sifat. Lagu mana pula kita nak tanah pula sifat-sifat mamudah dalam diri kita, seperti sabar, apa ni, bersyukur dan sebagainya. Tu benda tu kita perlu ngaji, perlu cari guru. Benda tu perlu ngaji. Lepas tu dah tahu, kena ngaji juga bab apa ni, bab tauhid, bab apa ni, Allahumma salli ala. Kena tahu juga pasal adat-adat ni. Kena belajar juga pasal adat-adat ni. Benda tu kena belajar. Adat ada berlaku macam-macam adat. Oleh Imam Ghazali sebut. Adat bersama guru, adat dengan Tuhan lah ke mana, adat dengan Al-Quran lah ke mana. Banyak imam antaranya Imam Ghazali yang banyak sebut lah. Banyak membaca dalam kitab Imam Ghazali. Kitab sosial lain pun banyak kau sebut yang tulis karangan tasawuf ni. Banyak-banyak. Jadi benda tu perlu ngaji. Jadi benda tu perlu mengaji. Perlu menadah kita, pergi menadah cari guru lah. Dunia lah ni mudah. Jangan buat malah. Banyak tu apa ni, duk baca ustaz-ustaz, duk baca kitab dah. Banyak dulu payah. Sampai dulu, hari cerita dulu sampai dulu tu hari cerita payah nak ngaji dulu. Duit susah dulu, miskin. Ustaz-ustaz pun tak banyak dulu. Lah ni banyak ustaz-ustaz. Jadi kena cari guru yang betul lah. Cari guru yang ahli sunnah wal jamaah. Bukan guru Wahabi sudah. Jangan cari guru Wahabi sudah. Berano masalah kita. Tu. Jangan ngaji tasawuf pula, tasawuf tinggi. Kita ngaji, kita pergi buka kitab Hikam.
Ataupun kita pergi buka kita Sairus Salikin, kita tinggi tu. Kita buka kita tinggi. Kita tajuk urus. Kita buka kita tu. Kita bawa kita bawa seperti kita penawar bagi hati. Kitab Bidayat Hidayah karangan Imam Ghazali, bukan karangan Muhammad Zain tu, Syekh Muhammad Zain tu. Bukan karangan tu guru Tok Kenali. Karangan Imam Ghazali tu. Bidayat Hidayah, kita ngaji kita rendah. Hidayatul Salikin. Ngaji tak ngaji kita tu ngaji ikan. Ikan apa ikan? Ikan Atailah. Syekh Atailah. Ngaji kita tu. Aku sebab tu kata apa ni? Fatwa aku tak boleh semaya tu. Sebab ngaji kita tinggi lah tu. Siapa ising jadi? Sebab tu jadi ising tu. Orang ngaji dia ising. Sebab kita rendah tak ngaji. Kita ngaji kita tinggi lah tu. Masalah. Jeng kohir bah. Lagu tu bah. Mana ayatnya. Itu saja. Bobel hamba 19 minit. Assalamualaikum.